alam merupakan satu pinjaman yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia bagi menentukan kesejahteraan dan kualiti hidup manusia. Kepentingan alam sekitar ialah ia melibatkan penyediaan sumber daya asas seperti udara yang bersih, air dan juga makanan. Ekosistem yang sihat membantu mengekalkan keseimbangan alam dan menyokong kehidupan manusia serta pelbagai spesies yang lain. Terdapat 3 objektif kajian yang kami dapati. Yang pertama adalah memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Yang kedua, mengenal pasti isu-isu dan cabaran yang bakal dihadapi oleh masyarakat sekiranya mereka tidak mengambil berat tentang menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti langkah yang efektif untuk mengurus aktiviti kewangan supaya setiap usaha yang untuk memelihara dan memelihara alam sekitar berjalan dengan sangat lancar. Konsep kepentingan penjagaan alam kita. Kepentingan penjagaan alam kita yang pertama adalah untuk mengekalkan kualiti air dan sumber udara yang bersih kepada manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Apabila manusia mendapat air dan udara yang bersih, ianya dapat membantu manusia untuk meneruskan kehidupan mereka dengan lebih sihat. Yang kedua, pentingnya penjagaan alam kita kerana ianya mampu mencegah daripada berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Tanpa berlakunya bencana alam seperti itu, ianya dapat mengekalkan keharmonian dan ketenteraman hidup masyarakat sekeliling. Yang ketiga, penjagaan alam kita amat penting adalah untuk mengekalkan keindahan alam sebagai warisan kepada generasi yang akan datang. Yang terakhir, penjagaan alam kita amat penting dalam usaha melindungi sumber daya alam. Ia mampu mengelakkan daripada berlakunya eksploitasi berlebihan terhadap sumber alam supaya kelestarian sumber alam dapat dikekalkan. Konsep kesan pencemaran alam sekitar dan juga konsep punca pencemaran alam sekitar. Konsep punca pencemaran alam sekitar terdapat 2, iaitu pertambahan industri dan juga ekonomi. So, era modernisasi ini, permintaan pasaran bagi asing aktif, jadi banyak kilang-kilang yang ditubuhkan dan kilang-kilang ini menyebabkan pencemaran udara kerana kilang-kilang itu mengeluarkan bahan-bahan fosil dan juga bahan pencemar udara. Yang kedua, pembangunan tidak terancam. Kenapa? Kerana pembangunan tidak terancam boleh menyebabkan penebangan hutan secara besar-besaran dan menyebabkan habitat haiwan terancam. So, kesan pencemaran alam sekitar terdapat 2. Pertama, pelbagai penyakit yang boleh kita dapat. Kerana apa? Kerana seperti pencemaran udara yang boleh menyebabkan sakit tekak dan juga batuk, pencemaran air yang boleh menyebabkan sakit perut dan juga penyakit kulit, dan juga pemanasan global yang boleh menyebabkan demam-demam. So, bencana alam seperti tanah runtuh akibat daripada penebangan hutan yang sangat drastik, banjir akibat sampah sarap yang sangat banyak dan menyebabkan tersumbatnya sistem pelontangan dan juga sungai. Antara cabaran dalam menangani isu alam sekitar ini yang pertama disebabkan perubahan iklim. Kerana perubahan iklim ini akan menjejaskan cuaca dan juga ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah disebabkan pembakaran bahan api fosil. Pembakaran bahan api fosil ini boleh menjejaskan kualiti udara dan akan menjejaskan kesihatan manusia. Yang ketiga adalah disebabkan pembangunan tanpa sempadan dan juga pengurusan sumber semula jadi yang tidak berkesan. Langkah untuk mengatasi isu alam sekitar inilah yang pertama, kita boleh menggunakan pengangkutan awam dan juga berkongsi kenderaan. Yang kedua, untuk pihak industri, kita boleh menggunakan penapis asap untuk cerobong kilang. Yang akhir sekali, semua pihak dan juga individu itu sendiri haruslah bekerjasama untuk menangani isu alam sekitar ini. Antara isu semasa yang berkait dengan alam sekitar adalah isu penerokan hutan. Menurut penulisan oleh Muhammad Basir Roslan, penerokan hutan bukanlah satu cabaran yang asing lagi dalam pemeliharaan hutan. Walaupun pihak kerajaan sudah mengeluarkan undang-undang, namun masih ada masyarakat yang ingkar dengan undang-undang tersebut. Bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir kilat yang sering berlaku di negara kita adalah disebabkan daripada kesan pencerobohan hutan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Jika konsep etika yang tidak diterapkan dalam diri, penerokan hutan tanpa batasan dan had mengakibatkan perubahan muka bumi akan menjadi satu punca kepada satu bencana alam hasil daripada sikap manusia sendiri. Masalah cermat di Malaysia semakin meluncur, tambahan pula pada musim panas kering. Namun, perkara ini berlaku disebabkan oleh kebakaran hutan secara besar-besaran dari negara jiran. Faktor yang boleh menyebabkan kebakaran hutan mempunyai 2, iaitu campur tangan manusia dan juga faktor alam. Faktor alam seperti fenomena El Nino punca utama menyebabkan kebakaran hutan.
Faktor kedua, iaitu campur tangan individu yang tidak bertanggungjawab. Contohnya sesetengah individu yang suka membuang sisa api dari aktiviti perkemahan selepas digunakan. Oleh itu, perkara ini juga boleh mengakibatkan kualiti udara juga turut terjejas. Manakala kesihatan masyarakat setempat juga akan menjadi lebih teruk. Isu yang seterusnya adalah isu pembalakan hutan. Pada masa kini, hutan semakin musnah akibat pembalakan hutan yang semakin meleluasa. Spesies kehidupan flora dan fauna juga hampir kehilangan habitatnya. Apabila ekosistem hutan terganggu, maka sumber rantaian makanan di dalam hutan akan semakin terjejas dan spesies kehidupan di dalam hutan akan diancam kepupusan. Menurut Aina Aiman melalui FNT Headline berkata, pembalakan membuka kawasan pertanian serta menyumbang kepada kehancuran habitat kehidupan liar sehingga menjejaskan penduduk orang asli di Kelantan. Isu ini telah menyebabkan perkampungan orang asli telah dimasuki oleh haiwan liar seperti harimau, beruang dan gajah liar. Hal ini berkaitan dengan konsep etika tanggungjawab pihak berkuasa tentang pembalakan haram yang tidak terkawal yang menyebabkan masyarakat penduduk merasa terancam terhadap haiwan liar. Aktiviti pembalakan hutan haruslah dikawal atau dihentikan supaya kita dapat menjaga sumber hijau di bumi. Antara langkah-langkah memupuk kesedaran masyarakat dalam memelihara dan memelihara alam sekitar adalah dengan menerapkan sifat cinta terhadap alam sekitar dari peringkat sekolah. Sebagai contoh, sifat yang diterapkan pada pelajar, sekolah lebih mudah kerana kata patah meluntur bulu biarlah dari debungnya. Seterusnya, undang-undang negara perlulah diperketatkan agar masyarakat akan lebih berjaga-jaga dalam setiap perbuatan mereka. Sebagai contoh, kerajaan telah mengeluarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi meningkatkan usaha penjagaan alam sekitar. Akhir sekali, penggunaan teknologi hijau seperti solar sebagai pengganti sistem elektrik di rumah dapat mewujudkan kelestarian alam. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Langkah efektif bagi menguruskan aktiviti kewangan bagi usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Antara langkah efektif untuk menguruskan aktiviti kewangan bagi memelihara dan memelihara alam sekitar ialah pihak kerajaan perlu menilai semula bajet yang sesuai bagi melakukan sesuatu projek. Pihak kerajaan perlulah memastikan dana atau wang yang mencukupi untuk mengelakkan isu kekurangan bajet kewangan dan menambahkan bangunan terbengkalai yang dapat menjejaskan alam sekitar. Seterusnya, setiap individu perlu menanam sifat integriti dalam diri. Bagi memastikan alam sekitar terlestari, pihak yang terlibat perlu mengamalkan sikap integriti dan menolak rasuah dalam melakukan tugasan. Bagi mendukung kajian ini adalah bahawa memupuk kesedaran masyarakat dalam memelihara dan memelihara alam sekitar adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan. Setiap lapisan masyarakat perlulah berganding bahu dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Antara usaha yang kami dapat simpulkan, kita boleh memupuk semangat cinta alam sekitar dalam kalangan pelajar menerusi program Lestari Sekolah. Yang kedua, dalam aspek kerajaan pula, mereka boleh memperkuatkan undang-undang dengan memperkenalkan Akta Alam Sekeliling 1974 dan yang terakhir, industri, mereka juga boleh memperluaskan lagi teknologi hijau seperti solar dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, kita dapat lihat faktor kewangan merupakan salah satu faktor kekangan untuk melestarikan alam sekitar. Hal ini berkait rapat dengan integriti individu. Individu yang tidak mempunyai integriti dalam diri yang akan menyebabkan rasuah berleluasa yang akan memberi impak kepada pembalakan hutan secara haram hingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir yang kita dapat lihat pada setiap tahun di negara kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar ini agar alam sekitar dapat dinikmati oleh generasi akan datang.